Tak dengar. Ini kenapa terpangkap pula suara ni? Tak tahu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kita akan mula pada pukul 9.15 pagi untuk beri laluan pada beberapa yang lain untuk join GLS. Tunggu lagi 5 minit. Nanti saya akan mula tentang Okey, cikgu. salam. Kalau ada soalan boleh tulis dekat ruangan chat Okey.
Waalaikumsalam. Sekejap lagi kita mula. Boleh tutup mic dulu, nanti kita mula. Baiklah, saya akan mula taklimat sekarang. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua ibu bapa dan murid baharu tahun 1. Sebelum saya memulakan taklimat, ini saya memperkenalkan diri saya iaitu pertama cikgu ialah Cikgu Nur Rashidah. Cikgu ialah penyelaras bagi tahun 1 dan penyelaras MCC bagi tahun ini. Selamat datang diucapkan kepada barisan persaksian, guru-guru kelas serta murid baharu sekalian. Yang berusaha Guru Besar Encik Muhammad Syamri bin Ahmad, Guru Perengkanan Pertahunan Puan Nabita binti Muhammad Noor, Guru Perengkanan Hal Ilmu Murid Encik Haji bin Khamidin, Guru Perengkanan Kurikulum Puan Nur Al-Hufidah binti Muhammad, Guru Kelas tahun 1 dan serta Ibu Bapa murid tahun 1 bagi sesi tahun 2022 dan 2023. Setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas pada murid-murid baharu tahun 1 iaitu seramai 111 orang yang telah diterima masuk ke SK Sidahut Makmur. Terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa yang memberi kerjasama dalam menyertai taklimat persediaan persekolahan murid tahun 1 pada hari ini. Sebelum kita memulakan taklimat, saya menjemput Encik Muhammad Ubaidullah bin Samsudin untuk bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Rashidah selaku pengurusi majlis kita pada hari ini. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacanya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, mari sama-sama kita mengaminkan dan mendatangkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam dan menghadiri program Taklimat Orientasi Murid Tahun 1 SK Sigambuk Makmur bagi sesi 2022 dan 2023. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul secara atas talian kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridaan-Mu. Ya Allah, ya Farjal Ham wa ya Kashifal Gham, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha ini anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang, dan jadikanlah pelajar-pelajar kami yang sentiasa dahaga ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Janganlah engkau jadikan pelajar kami
yang hanya berpuas hati dengan apa yang diperolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya munzilal barakah, ya kashifal ummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ibadullah dan Ustaz Samsudin di atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, dijemput Tuan Guru Besar SK Tembok Makmur, Encik Muhammad Kuli dan Ahmad untuk kata alu-aluan dan pengenalan tentang maklumat sekolah dan penerangan tentang apa yang berkaitan dengan hal sekolah. Ini dipersilakan Encik Muhammad Zami dan Ahmad. Sekejap tuan-tuan ya, kita nak share untuk slide saya. Okay. Okay. Nak ada slide ni. Slide. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Cikgu Nur Rashidah Muhammad Rashid selaku pengurusi dan penyelaras tahun 1 SK Tembok Makmur bagi sesi 2022 dan 23. Yang dihormati Puan Nurbita binti Muhammad Nur, pengurusan pentadbiran,
yang dihormati Encik Nur Jimmy bin Karudin, penukanan Hari Awal Murid, Puan Nur Azureda binti Samsudin, penukanan co-curriculum, Ustaz Ubaidullah yang mengetahui bacaan doa sebentar tadi, guru-guru tahun 1 bagi tahun 2022-2023, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dan sekalian, Alhamdulillah kita dapat sama-sama pada pagi ini untuk sedikit taklimat berhubung dengan pengoperasian sekolah, terutama pada murid-murid tahun 1 bagi sesi 2022-2023. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan untuk sama-sama mendengar taklimat pengumuman sekolah, terutamanya kepada mereka yang merupakan anak sulung bersekolah di SK Sekampung Makmur. Mungkin yang kalau yang dah anak kedua ketiga tu mungkin tak ada masalah sangatlah. Walau bagaimanapun kami harus menyampaikan maklumat ini kepada tuan-tuan perempuan sebagai satu prosedur yang harus kami ikuti. Jadi kepada semua guru penekanan dan tahun 1, saya ucapkan terima kasih atas persediaan yang dibuat. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk saya pada pagi ini ada beberapa perkara yang akan saya sebutkan. Yang pertama berkaitan dengan sekolah kita lah. Sekejap puan. Slide tak berubah. Pertama tuan-tuan puan, kita nanti saya paparkan slide tu. Pertama berkaitan dengan beberapa perkara pengetahuan tuan-tuan puan berkaitan dengan SK Sekampung Makmur. Baik, yang pertama, insyaAllah pada tahun ini sesi persekolahan untuk 2022-2023 sekolah kita akan terdapat 15 kelas. 15 kelas. Bertambah 1 berbanding sesi yang lepas. Dan kita ada kekuatan selama 31 orang guru dan juga 4 orang AKP, anggota kumpulan sokongan yang akan urusan sekolah. Dan kita ada 3 orang penolong kanan semua. Keseluruhan guru 31 cukup untuk beroperasi di sekolah. Untuk data dia, untuk murid bagi yang berakhir pada 17 hari bulan dulu, data yang kita ambil daripada PDM, kita ada 470 orang murid. 400 orang murid, dan insyaAllah pada sesi akan datang ini pembukaan akan bertambah kerana tahun 1 bagi kohort anak-anak tuan-tuan perempuan ini kita bertambah 1 kelas. Selama kita ada 112 orang setakat hari ini. Kemungkinan ada bertambah dan kemungkinan akan berkurangan. Tetapi kalau berkurang pun dia tak akan dah sehingga kurang daripada 100 orang. Berbanding dengan tahun ini kita ada 80 lebih murid. Jadi trend yang ada di SK Sekampung Makmur ini menunjukkan trend peningkatan bagi sekolah SK Sekampung Makmur tahun 1 terutamanya. Okey, inilah sekolah kita bagi anak-anak kita yang ada turut sama. Mungkin kali pertama nak sekolah di SK Sekampung, ini sekolah kita. Ini
gelanggang yang ada sedikit. Pintu-pintu ni semua kita baru cat ni tahun lepas. Gelanggang ni pun tahun lepas kita buat, dapat peruntukan. Ini sedikit suasana di dalam kelas. Ni kelas tahun 1 ni. Ni tahun 1 kita ada 3 kelas. 1 lavender, 1 violet dan juga 1 iris. Okey, ini kantin sekolah kita. Untuk sekali ni tak keluar ya gambar. Slide tak berubah cikgu. Okey, insya-Allah ada betulkan nanti. Ini saya paparkan semula. Untuk tahun ini kita tidak gunakan kantin kerana SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian dan juga MKN. Murid hanya makan berdasarkan pada tempahan makanan daripada guru kelas kantin dan kita makan, murid akan makan di dalam kelas berdasarkan pesanan yang dibuat. Pesanan itu akan dibuat oleh guru kelas masing-masing. Kalau tidak ada perubahan, itulah operasi kita makan untuk anak-anak kita nanti. Sehinggalah ketika ada perubahan, baru kita akan maklumkan penggunaan kantin itu kepada anak tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Baik, kita juga ada kemudahan seperti makmal komputer dan insya-Allah kita sedang menunggu 25 unit PC yang dibekalkan oleh kementerian pada kita. InsyaAllah dalam cuti ini mungkin akan sampai untuk kegunaan anak kita dalam PDP untuk pembelajaran. Kita ada juga surau Al-Mustaqim yang baru kita buat sedikit kembas kini, perubahan sedikit dan insyaAllah tahun hadapan kita berhasrat untuk bertanding, masuk bertanding dalam peringkat negeri untuk surau kita ini. Itu antara yang awal, makluman awal yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, nampak slide dia? Boleh buat Jelas. Okey, ni ganggang kita saya sebut tadi Okey, ni kita punya tu tahun 1. Ni sebut tadi kelas kita, ni suasana dalam kelas, ni kantin. Ni makmal komputer kita. Kita ada 2 makmal. Okey, ini sebahagian daripada keceriaan yang kita akan buat, akan kita perkasakan pada tahun sesi akan datang di bawah kelestarian alam sekitar yang diketuai oleh Puan Nur Azuraida. Ini pun kita insyaAllah akan masuk bertanding ni. Ni kita buat peringkat awal dan ni kita buat bersama dengan bantuan daripada pekerja swasta kita. Ini kita TS25. Sekolah kita merupakan sekolah TS25 bagi kohort 6. Kohort 6 yang memberi tumpuan kepada 2 elemen utama iaitu kualiti guru dan juga kemenjadian murid. Kita sedang dalam proses untuk mempertingkatkan usaha untuk menyebar luaskan kepada tuan-tuan dan puan maklumat ini. Okey, ini barisan pentadbir saya sendiri sebagai usaha Muhammad Zamri bin Ahmad bersama dibantu oleh Puan Nurbita binti Muhammad Nur, penunggangan pentadbiran dan kurikulum, Encik Nur Jimmy bin Karudin, penunggangan hal ehwal murid berkaitan dengan murid, bantuan semua bawah Encik Jimmy lah. Puan Nur Azuraida berkaitan dengan co-kurikulum, berkaitan sukan dan sebagainya, ini bawah Puan Nur Azuraida. Puan Nurbita tadi membantu segi pentadbiran dan juga kurikulum sekolah. Ini makluman yang sebut tadi tuan sekolah. Kita satu sesi saja. Lepas tu juga ini data dia lah. Kita perlu buat kita ada prasekolah juga. Okey. Ini pecahan dia tuan-tuan ini data yang 17 Februari. Ini jumlah dia. Bilangan murid. Pada tahun sesi 22-23 kita tambah satu kelas iaitu tahun 1 selama 120 orang murid. InsyaAllah kelas tu cukup, tak ada masalah kita. Okey, ini mata pelajaran tahun 1 yang akan anak tuan-tuan puan ikuti. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains.
Ini kita sebut sebagai mata pelajaran teras. Dan pendidikan Islam, dalam pendidikan Islam itu juga terdapat pelajaran Jawi dan Al-Quran melalui pembelajaran tasmik. Di mana murid ini, anak-anak tuan akan membaca Al-Quran di bawah bimbingan guru agama. Dan sebenarnya sasaran ini bawah program Jacob ini sepatutnya murid akan khatam Al-Quran apabila mereka tamat darjah 6 sepatutnya. Dan kita harap begitulah. Dan kita harap juga sokongan kepada tuan-tuan dan perempuan di rumah teruskan pembelajaran Al-Quran supaya di sekolah kita guru agama akan buat pengesahan saja dan kita masukkan data supaya mereka tamat ataupun khatam Al-Quran apabila mereka tamat darjah 6. Dan kita ada bahasa Arab, pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Ini mata pelajaran akan diikuti oleh anak perempuan. Okey, kesemua ini nanti tuan-tuan, buku teks dia akan berserta dengan buku aktiviti. Buku aktiviti. Dia ada jilid 1, jilid 2 sebahagiannya. Kita akan serahkan kepada tuan-tuan, ini akan disampaikan oleh Cikgu Nur Rashidah nanti. Ini secara umum yang kita ketahui semua. Kita mudah melalui proses pembelajaran kita, falsafah pendidikan negara kita yang inilah. Okey, tumpuan kepada intelek, rohani, emosi, jasmani, atau secara umumnya dulu kita panggil Jerry. Okey, ini yang penting tuan yang saya nak sampaikan tuan-tuan makluman. Okey, baik. Bermula 2017 tidak ada lagi peperiksaan. Tidak ada peperiksaan. Dipanggil pelaporan pentadbiran skor rendah, nanti akan dikeluarkan di akhir murid tahun 6 nanti akan ada. Cuma yang tidak ada yang ini, keputusan UPSR. UPSR telah dimangsuhkan, telah diadakan. Jadi akan ada pelaporan yang lain. Yang penting, okey, dia kat sini. Ni PBS. Ini akan dibuat pentadbiran bilik darjah PBD, pentadbiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum PAJSK, pentadbiran psikometrik PPSI. Okey, untuk psikometrik ini dia tidaklah melibatkan apa-apa. Cuma ini penting untuk kita mengetahui kecenderungan minat anak-anak kita, gaya pembelajaran anak-anak kita. Yang peperiksaan pusat ini adalah peperiksaan yang merujuk kepada UPSR yang dah tak ada nanti. Okey, sekarang ini kita lebih tumpu pada PBD, pentadbiran bilik darjah yang akan dilaksanakan secara berterusan. Secara berterusan. Jadi yang ini sangat pentinglah tuan-tuan kena maklum supaya nanti tuan-tuan nak tanya kenapa tak ada peperiksaan sebagainya. Sekarang tidak ada. PBD ini dalam pembelajaran setiap hari anak kita ini, cikgu akan buat penilaian. Penilaian itu secara berterusan. Inilah yang akan mengukur kemajuan anak-anak kita ini. Dia ada 6 tahap, nanti kita akan sampai. Okey, untuk PAJSK ini juga ialah untuk mengukur penglibatan anak-anak kita dalam co-curriculum, sukan dan juga dalam pelibatan mana-mana pertandingan peringkat sekolah, daerah dan juga negeri. Sekarang ini PAJSK ini sangat penting. Sangat penting untuk anak-anak kita ini bersaing dengan orang lain untuk mendapat tempat ke sekolah-sekolah yang lebih baik. Cuma anak atau perempuan belum lagi terlibat lah. Tahun 4 baru direkodkan. Tahun 4 baru mereka mula direkodkan. Jadi saya maklumkan awal supaya tuan-tuan buat anak-anak ni bila kita lihat kecenderungan dia, kita akan latih, kita akan bentuk dan kita akan beri mereka pengkayaan supaya mereka apabila naik tahun 4 atau tahun 3 ke, kita dah mula kenal pasti kekuatan anak perempuan ini supaya kita boleh jadikan mereka ini sebagai wakil sekolah mana-mana penyertaan. Tuan-tuan juga boleh maklumkan pada kami apa kekuatan anak perempuan ini yang mungkin kami tidak dapat kesan supaya kita boleh salurkan kepada saluran yang betul kepada anak perempuan ini mengikut minat dan cenderungan mereka dan bakatnya ada pada mereka. Baik. Ini yang saya sebutnya PAJSK tadi, penglibatan penyertaan prestasi murid.
Sekarang ini kita bukan sekadar nak penyertaan, bukan sekadar nak pelibatan, tetapi kita hendak pencapaian. Pencapaian itulah yang akan memberi markah yang lebih tinggi kepada anak-anak kita nanti. Dilibatkan melalui kelab dan persatuan badan uniform, sukan dan permainan. Kesemua ini tuan-tuan, ada pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Terutamanya badan uniform, sukan dan permainan. Kelab persatuan ini juga kita panggil disebut dan co-akademik, seperti pidato, bercerita, syarahan. Ini semua mereka akan terlibat. Kalau ada bakat, maklumkan kita akan ada. Kalau sekadar penyertaan, markah dia tak sama dengan pencapaian. Kalau anak kita ini, mereka ikut serta bertanding dan mendapat pencapaian tempat 3 teratas, markah mereka lebih tinggi. Dan juga nanti kita akan lihat pelibatan anak ini memegang jawatan dalam kelab dan persatuan di sekolah, badan uniform, sukan permainan. Sebagai contoh, pengakap anak tuan-tuan nanti akan diberi jawatan, dipilih sebagai pengerusi, setiausaha, ahli jawatankuasa, itu semua ada markah. Jadi nak saya sebutkan di sini tuan-tuan seterusnya, jangan halang, jangan sekat anak tuan-tuan perempuan terlibat dalam kegiatan co-curriculum, kerana ia akan merugikan anak tuan-tuan perempuan juga. Ini kena jelaslah. Jangan bimbang tentang sekolah agama dan sebagainya. Sebab kita dah kalau sekolah kita ada kafah, kita dah bincang semua ini semua. Kita ada 1 hari yang murid kita terlibat, 1 hari itu kelas kafah tidak akan ada, kecuali murid tahap 1 saja. Untuk tahap 2, mereka akan ikut serta dalam kegiatan co-curriculum untuk menampung markah anak perempuan nanti. Jadi jangan sekat. Kalau anak perempuan terpilih untuk mewakili sekolah, memanglah berlatih sukan saja, tak pergi sekolah agama. Dia ada musim dia tuan-tuan. Jangan risau yang tu. Jadi kalau kita sekat, dia akan merugikan anak-anak kita nanti. Baik. Ini segak. Segak ini juga penting. Cuma tahun ini pelaporan tidak keluar kerana segak ditangguhkan ujian tu. Sebab ujian ni dia ada beberapa prosedur yang mesti dilaksanakan. Ni utamanya tengok ni lah indeks disiplin badan anak-anak kita ni. Ada melalui ujian fizikal. Kadang-kadang anak kita ni adanya obesity. Semua dilihat dipantau oleh kementerian dan sekolah. Jadi kita melalui ujian ini kita dapat lihat, dapat kesan, dapat lihat tahap kecergasan anak kita. Tahap fizikal dia tu. Kalau perlu pada bantuan, kita akan salurkan kepada pejabat kesihatan sebagainya. Ini juga ada pelaporan akhir nanti. Okey, ini yang saya sebut tadi penyelesaian bilik darjah. Bersifat formatif. Dan kemajuan setiap murid membantu guru membuat diagnostik. Ini yang saya sebut tadi. Mana setiap kali berlaku PDP dalam kelas, murid akan ditaksir. Bagaimana guru mentaksir? Inilah dia. Ini aktiviti yang saya buat di pembelajaran. Dia bertepatan dengan sekolah kita TS25. Memberatkan berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 yang berfokuskan kepada aktiviti murid. Okey, kaedah pentaksiran melalui kuis, kerja projek, ujian bulanan, peperiksaan peringkat sekolah. Yang ni pun kita setakat ni kita tak adalah, tidak diberikan, tidak dibenarkan laksanakan. Dia boleh juga kuis, kerja projek, bercerita, menyampaikan pembentangan. Ini guru boleh taksir. Ini semua pendarahan kepada guru telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Tuan jangan risau yang tu. Ini tahap penguasaan. Kita tak ada lagi lah murid kita. Dulu zaman kita sekolah, nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 40. Kadang kelas tu 40 orang sampai nombor 40 kan. Tapi sekarang ni tidak ada lagi kedudukan dalam kelas. Semua murid sama dan mereka berbeza sudut tahap penguasaan dan dipanggil TP. TP setiap murid akan diberi TP. Pelaporan ini akan dikeluarkan 2 kali setahun. Pertengahan tahun dan akhir tahun. Kita akan keluarkan pelaporan ini kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh bertanya kepada guru kelas
atau guru mata pelajaran anak tuan-tuan perempuan. Kenapa anak saya dapat TP3, tahap penguasaan 3? 3 ini yang baiklah mula pada yang melepasi tahap penguasaan yang kedaki. Dia ada 6. Kalau 1 dan 2, mereka perlu pada bimbingan. Mana mereka 2 tu belum menguasai lagi lah. Tahap 1 dan 2. Tapi Alhamdulillah sekolah kita ini TP 1 dan 2 ini tidak ramai. Atas kegigihan guru-guru, usaha dilakukan oleh guru-guru, kita dapat mengurangkan TP murid yang dapat TP 1 dan 2 dalam semua mata pelajaran. Yang tak boleh sangat itu ada masalah lain yang kita panggil sebagai masalah pembelajaran. Tapi kebanyakannya TP 3, melepasi TP 3. Ada yang dapat TP 6. Okey, ini yang sebut tadi, TP tadi, tahap penguasaan tadi. Contoh tahap TP 1. Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan perkara asas atau beri respon terhadap perkara yang asas saja. Perkara asas saja dia boleh. Yang ni dia tahu dan dia faham. Tahu, faham dan boleh buat. Ni yang biasa kita hendak. Paling minimum kita hendak yang ini. Tempat dia tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Beradab terpuji. Perbezaan dia puan, tengok beradab terpuji, beradab misali. Yang ini yang terbaik lah TP 6. Dia boleh bimbing rakan-rakan dia. Dia menjadi contoh pada rakan dia. Sekarang ini, tahun harapan SSC yang datang memang kita akan tumpukan kepada bilangan dan peratus murid mendapat TP 6 dapat ditingkatkan. Anak-anak kita ni ada potensi sebenarnya. Cuma kita, sebab kita berlaku PKP, pandemik, kita tak bersemuka, jadi sukarlah kita nak beri TP 6. Kecuali mereka yang benar-benar yang kita kenal pasti bahawa murid ini boleh diberikan TP 6 atas kebolehan mereka. TP 5 ramai, TP 4 ramai tuan-tuan. Okey. Itu yang kita tuan-tuan yang penting tuan-tuan tahu dari segi pentaksiran tuan-tuan. Okey, ini sebut saja psikometrik tadi Cikgu, slide tak ada cikgu. Slide tak nampak. Slide tak nampak cikgu, dah hilang. Dah ya? Okey. Okey, tak nampak Okey cikgu, nampak cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Okey, ini psikometrik tuan. Ini mula pada tahun 6 lah. Dulu dia ada buat tahun 3. Sekarang ni dia buat hanya tahun 6 saja. Ini penting juga untuk melihat kecenderungan anak kita. Walau bagaimanapun kita akan cuba juga buat pada murid tahap 2 lah. Mula tahun 4 supaya kita dapat kena pasti awal kecenderungan anak kita. Yang ni, konstruk dia lah. Tuan-tuan pun kena tahu juga sebab dalam anak-anak kita ni dia tak sama. Kebolehan, kecenderungan tak sama. Kadang-kadang kita lihat anak kita ni dia belajar cara lain. Dia dalam kaedah pembelajaran tu dia ada visual dan ruang, verbal linguistik, kinestetik. Kadang-kadang anak kita ni ada interpersonal, intrapersonal. Dia tak sama. Kadang-kadang anak kita ada sebahagiannya yang dia cenderung pada muzik. Kalau tak ada muzik dia tak boleh belajar. Ataupun dia kalau dia cepat tangkap dengan muzik. Ada anak kita ni yang logik matematik. Kalau bab yang baca pun dia kurang. Tapi kalau logik matematik, sains dia cepat. Dia boleh dapat. Ada anak kita ni yang perlu kepada kemahiran dia lain. Verbal linguistik ni lebih pada bahasa. Dia kalau bab baca, menghafal apa semua, dia laju. Dia boleh. Jadi tak sama. Jadi kita perlu kenal pasti anak-anak kita ini supaya kalau anak kita belajar cara lain daripada budak lain, kita jangan cepat marah ataupun kita halang. Kita patut digalakkan kerana itu ada kecenderungan
gaya pembelajaran mereka. Tak sama. Sebab tu di sekolah sekarang ini kita tak ada pengasingan murid. Kita tak berlaku streaming kelas. Tak boleh. Dilarang untuk melakukan streaming kelas. Murid semua sama dilonggokkan dan cikgu kena ajar mengikut kecenderungan murid. Cikgu kena pasti. Ini kita kena awal kena tahu tuan. Terutamanya kalau anak kita sekolah menengah lah. Kalau mereka nak menghadapi peperiksaan yang besar. Ini mungkin sikit data lah yang kita buat sikit. Okey. Itu kurikulum tuan. Okey, yang ini jenis-jenis bantuan yang ada di sekolah. Kumpulan wang amanah pelajar miskin, panggil KUAM, bantuan awal persekolahan, BAP, rancangan makanan tambahan RMT, skim pinjaman buku teks SPBT, Baitumal, robot rezeki dan murid berkeperluan khas MBK. Okay, ini adalah bantuan yang ada di sekolah yang diterima oleh murid-murid berdasarkan kepada data APDM. Pengkalan data murid ni tuan-tuan yang dikuasai oleh kementerian buat. Semua ini perempuan bukan yang kami yang pilih. Bukan kami yang pilih. Tetapi diambil berdasarkan daripada APDM. Contoh, kami baru saja selesai membuat agihan bantuan awal persekolahan. Data berdasarkan pada awal hujung tahun lepas, bulan 10 yang kami hantar, yang dikemaskini oleh tuan-tuan perempuan sendiri dan baru disahkan hantar, dan peruntukan itu turun berdasarkan kepada per kapita yang telah ditentukan oleh kementerian. Kami hanya terima duit saja. Jadi maksudnya di sini tuan-tuan kena telus apabila tuan-tuan mengisi data dalam APDM nanti. Kita juga akan beri borang secara manual untuk kami semak sekali. Terutamanya mereka yang kita di bandar ni kan, maklum sajalah. Kalau mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tak ada slip gaji, kena dapatkan pengesahan daripada ketua kampung, imam masjid, di tempat tinggal tuan-tuan dapat pengesahan. Itu semua menjadi sokongan. Dan kalau lengkap itu semua, kami akan semak dan kita akan sahkan. Dan perempuan, data dalam APDM itu akan menyebabkan tuan-tuan terpilih untuk menerima bantuan yang ada di sini. Kecuali Baitumal. Baitumal ni perlu pada permohonan nanti. Okey, cuma skim pinjaman buku teks yang ini, semua murid layak terima. Semua murid layak terima. Dia tak ada per kapita lagi. Cuma gerobok rezeki ini pula melalui usaha yang dibuat oleh NGO dan juga melalui Jabatan Pendidikan Belia Persekutuan untuk membantu anak-anak kita ni, keluarga yang susah, tetapi dia berkala. Dia tak ada sepanjang masa. Sepanjang masa kita cuma inisiatif kita sendiri. PIBG, guru-guru, kita hantar makanan yang boleh disimpan lama, kita letakkan dan kita akan serahkan kepada mereka yang berkeperluan pada waktu itu. Ini kita dah banyak laksanakan ini. Jadi tuan-tuan bolehlah turut serta memberi sumbangan dalam bentuk barangan supaya kita boleh membantu keluarga yang lain yang memerlukan dalam keadaan sekarang ini. Jadi yang lain tak ada masalah puan. Sekarang ni macam BAP 150. RMT ni juga berdasarkan per kapita. Per kapita yang akan kita semak. Walau macam mana pun kalau dia perempuan ada masalah, boleh datanglah ke sekolah. Berjumpa dengan Cik Nur Jimmy, kita boleh usaha kita, bantu tuan-tuan perempuan. Ini bukan nanti buat tanggapan bahawa ada pilih kasih. Tak ada pilih kasih tuan. Semua ini dari APDM, bukan kita sekolah yang tentukan. Dan juga tuan-tuan berperanan mengisi pendapatan, itu yang penting. Pendapatan tuan-tuan itu menjadi kayu ukur sama ada tuan-tuan layak atau tidak menerima bantuan KUAM, BAP, RMT dan juga Baitumal ni nanti. Yang ini untuk murid yang berkeperluan khas ini ialah murid yang kita panggil yang ada masalah lah.
OKU, tapi kita tak ada. Tapi sekolah kita terlibat dengan program integrasi. Mana kalau ada murid yang tidak serius, dia boleh mohon kat sini. Ibu bapa boleh mohon. Setakat ni kita tak ada lah. Okey, baik. Itu berkaitan bantuan. Ini sistem sasial diri murid. Ini semua melibatkan semua murid. SSDM ini amalan baik murid. Kalau dulu dia kena sebut salah laku. Sekarang ni kita nak positifkan. Jadi menjadi amalan baik. Setiap murid yang melakukan amalan baik di dalam kawasan sekolah, yang kita tahu, contohnya ini sebagai contoh tuan-tuan, kita akan masukkan, rekodkan dalam SSDM. Dan akhir nanti kita akan tengok anak perempuan ni macam mana. Ini juga menjadi data kepada kami untuk membuat pemilihan tokoh sasiah murid sekolah kita. Berapa banyak dia dapat. Dan yang menentukan ini adalah guru. Guru akan lihat dan guru akan masukkan data tersebut. Setiap kali mereka nampak anak tuan ni contoh bersihkan kawasan tanpa disuruh pun, tapi dia buat, rajin bantu. Cikgu akan ambil nama, masukkan dalam SSDM. Ini menjadi rekod kepada tuan-tuan. Jadi salah laku tu tak ada lah. Kita boleh tutup. Jadi kita nak yang amalan baik tu lebih banyak daripada salah laku. Kalau salah laku pun kita tak adalah nak terus masuk tuan-tuan. Kita lebih pada pendekatan nasihat dahulu. Kita tandaklah peringkat skor rendah pun dah ada rekod salah laku. Kita tandaklah jadi macam tu. Kita lebih pada amalan baik mereka. Kalau yang salah laku tu kita akan beri nasihat saja. Kalau berulang yang serius sangat baru kita tu. Tapi setakat ni skor rendah, sekolah kita utamanya tak adalah masalah salah laku yang serius setakat ini. Alhamdulillah anak-anak kita ni walaupun kedudukan kita macam ni, tapi anak-anak kita semuanya baik belaka. Okey, kumpulan WhatsApp kelas. Ini penting juga tuan, saya jelaskan. WhatsApp kelas ini adalah penghubung antara sekolah, guru dan ibu bapa. Menjadi medium penyebaran maklumat daripada sekolah, guru dan juga pada ibu bapa. Ataupun daripada guru kepada ibu bapa berkaitan dengan anak kerja-kerja rumah sebagainya. Perbincangan tentang pembelajaran anak-anak. Fokuskan pada tentang anak-anak. Elakkan isu-isu peribadi sensitif dibincang dalam WhatsApp kelas. Kalau boleh kita tandak benda ni berlaku. Yang ini kalau ada tuan-tuan boleh terus ke sekolah. Tuan dekatan sekolah boleh bincang dengan saya. Kalau saya tak ada, kita ada penolong kanan, Puan Norbita, Encik Nur Jimmy, Puan Nur Azuraida. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan. Ada masalah datang. Jangan jadikan WhatsApp kelas itu sebagai kita nak jadi hangat, jadi panas. Daripada seorang jadi 3 orang. Kita tandaklah jadi suasana tidak harmoni dalam kelas tersebut. WhatsApp kelas kita tumpu pada anak-anak kita saja. Kalau ada masalah lain, tuan-tuan datang jumpa ke sekolah bincang ataupun telefon saja boleh ke sekolah untuk sama-sama kita bincang. Saya bersama dengan penolong kanan saya, kita bersikap terbuka. InsyaAllah kita terima apa saja. Mungkin kami terlepas pandang sebagainya, tuan-tuan yang nampak, tuan-tuan boleh datang sekolah. Kita bincang sama-sama. Jadi ini saya sangat berat dah. Nanti tuan-tuan pun dah ada dalam kumpulan WhatsApp kelas anak tuan-tuan kan. Jadi gunakanlah rasa baik mungkin demi kepentingan anak-anak kita. Okey. Seterusnya, kumpulan sokongan ibu bapa KSIB. Ini adalah program kementerian. KSIB ada saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan antara ibu bapa, murid dan sekolah. Melalui KSIB, lebih banyak interaksi, perkongsian, penyampaian ilmu dapat berlaku demi wujudkan hubungan bermakna antara anda dan anak-anak. Jadi yang ini penting. Bermakna tuan-tuan juga berperanan untuk meningkatkan kita panggil kecemerlangan sekolah, kecemerlangan anak-anak kita. Tuan-tuan berperanan. Jadi ini kita akan panggil sukarelawan. Sukarelawan ini akan dipantau tuan-tuan. Data akan diminta oleh jabatan atau dari PPD. Berapa ramai sukarelawan ibu bapa terlibat dalam pembangunan sekolah. Mereka nak rekod.
mereka nak rekod. Jadi saya berharap pada utamanya tuan-tuan supaya terlibat dengan program-program sekolah. Tak kira lah apa saja. Kalau ada kemahiran, ada kepakaran apa saja, tuan-tuan terlibat. Setakat ni alhamdulillah tuan-tuan, sekolah kita tak ada masalah. Saya sangat bangga dengan ibu bapa SK Makmur. Walaupun mereka tidak beri sokongan dalam bentuk tenaga sebagainya, tetapi buah fikiran mereka sentiasa ada. Yang kedua, kadang-kadang wang ringgit sentiasa ada. Saya ambil contoh, masa berlaku mula pandemik itu banyak kita mendapat sumbangan daripada ibu bapa berbentuk wang ringgit dan juga bahan untuk menampung keperluan sekolah. Jadi alhamdulillah kita harap usaha ini dapat diteruskan oleh yang ibu bapa yang baru nanti. Okey, yang ni kita jika tuan-tuan ada hubungan baik dengan NGO, dengan badan-badan di luar, boleh menjadi saluran kepada sekolah. Kita hendak melibatkan komuniti pula, ke peringkat komuniti atau peringkat syarikat, badan korporat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh menjadi orang tengah untuk bersama kita dan terlibat sekali. Kita berharap ini akan dapat membantu PIBG untuk meningkatkan kecemerlangan anak-anak kita dari sudut akademiknya, sasiahnya dan juga co-curriculum supaya seimbang. Tuan-tuan, boleh disalurkan. Jadi tuan-tuan, nanti kita dalam masa PIBG nanti kita akan bincang lebih banyak lah. Okey. Ini PIBG. Semua ibu bapa murid tahun 1 hingga 6 automatik menjadi ahli PIBG. Bermakna tuan-tuan yang anak pertama sekolah SK Makmur ini, tuan-tuan apabila dah daftar dia, automatik menjadi ahli PIBG. Tuan-tuan berhak bersuara untuk menyalurkan apa saja pandangan melalui PIBG, melalui saluran yang betul lah tuan-tuan. Kalau ada apa-apa, bincang dengan pentadbir sekolah, bincang dengan PIBG supaya hubungan kita itu harmoni. Jangan jadikan isu sikit kita nak viral, tak selesai masalah pun. Kalau viral itu kita viral dalam media sosial, kalau selesai masalah tak apa. Dia tak selesai masalah pun. Dia akan balik semula ke sekolah. Jadi yang lebih baik, lebih cantik, kita selesaikan di peringkat sekolah. Mesyuarat Agung PIBG biasanya diberi tempoh Januari hingga 31 Mac setiap tahun. Tapi setakat ni dah berlaku perubahan. Hasil akibat pandemik hari itu, dah berlaku perubahan. Dalam mesyuarat agung itu akan ada agenda, ada pemilihan jawatankuasa tahun semasa. Setiap tahun akan berlaku pemilihan jawatankuasa ibu bapa. Jadi tuan-tuan berhak untuk memilih dan menawarkan diri pun boleh. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan yakin boleh buat perubahan, yakin boleh memberi sumbangan kepada sekolah, tuan-tuan rasa boleh, buat tak apa, boleh. Tuan-tuan boleh tawarkan diri sebagai jawatankuasa. Kalau boleh nak UIDP, boleh terima. Tak ada masalah. Cuma yang diluluskan oleh mesyuarat agung lah. Setakat ni kita YDP kita Encik Muhammad Khairul, Encik Khairul As Kamal. Dah 2 penggal saat saya beliau pegang jawatan tersebut. Okey juga dalam syarat itu meluluskan jumlah sumbangan tahunan setiap keluarga kepada PIBG. Ini sumbangan tahunan, tuan-tuan. Sumbangan tahunan kepada tabung PIBG. Setakat ni kita RM30. Dia boleh berubah, boleh kurang, boleh tambah. Itu atas usul yang dikemukakan oleh ahli PIBG, iaitu ibu bapa, dan diluluskan dalam mesyuarat agung PIBG. Meluluskan jenis dan jumlah kutipan wang sumbangan tambahan, bayaran tambahan daripada ibu bapa untuk aktiviti murid. Yang ini tuan-tuan dia tak sama dengan ni. Yang ni untuk tabung PIBG. Yang ini untuk kegunaan anak-anak kita. Aktiviti seperti perkemahan, sukan, itu kita akan tetapkan. Kita beri cadangan, pihak sekolah beri cadangan, tuan-tuan putuskan setuju atau tidak, nak kurang ke nak tambah ke, itu PIBG yang meluluskan. Kerana semua ni, 1, 2 ni, sekolah tidak dibenarkan mengutip duit kecuali mendapat kelulusan dalam mesyuarat agung PIBG dan kelulusan akhir daripada jabatan. Kalau PIBG dalam mesyuarat PIBG tidak meluluskan, kami angkat pun tak akan diluluskan. Kami tak boleh kutip duit. Sekolah tak boleh kutip duit.
Jadi sebab tu saya tambah kat sini jumlah sumbangan tambahan yang lain yang akan kita tentukan dan kita bentangkan dalam mesyuarat agung PIBG. Apa kegunaan dia? Dapat kelulusan pertuan-tuan dalam mesyuarat agung dan kita angkat ke jabatan lulus, baru kita boleh kutip duit buat tuan-tuan puan. Tapi kalau tuan-tuan nak derma kilat apa sebagainya, itu tak ada masalah lah tuan-tuan. Itu sebab itu keperluan semasa yang kita buat. Contohnya ada berlaku musibah atau kematian ibu bapa anak-anak murid kita ini, kita adakan derma kilat untuk mereka sebagai tanda simpati kita. Okey, kemudian membincangkan usul cadangan daripada ibu bapa untuk kepentingan murid. Kita fokus akademik, sosial, kurikulum dan kebajikan anak-anak kita. Tak ada lain dah. Jangan jadikan PIBG sebagai platform kita untuk mencari pengaruh politik sebagainya. Kita sebab ini kerja sukarela ni, bukan tak ada bayaran apa-apa pun, tak ada allowance apa pun. Kita lihat kepentingan anak-anak kita tuan-tuan. Jadi insyaAllah saya yakin ibu bapa yang ada tahun 1 akan datang ini ada kepakaran, kemahiran yang boleh beri sumbangan kepada PIBG dan juga pada sekolah. Saya sangat berharaplah kerjasama ini. Okey tuan-tuan, ini kafa. Sekolah kita ada kafa, kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Cuma tempat terhad. Tahun 1 kuasa saya dah sekarang ni ada 40 orang ke? 30 lebih. Kalau tuan-tuan nak tempatkan tuan-tuan boleh hubungi Ustazah Safiah binti Azman melalui nombor telefon ni. Ustazah ni merupakan ketua kafa lah, ketua guru kafa sekolah kita. Alhamdulillah setakat ini pun menunjukkan peningkatan student enrollment murid kelas kafa. Kita sebenarnya utamakan murid sekolah kita. Ini bertujuan untuk membantu ibu bapa yang tidak mendapat tempat di sekolah rendah agama. Sekolah rendah agama kawasan kita ni pun terhad, tuan-tuan, tak banyak, kemudian pengambilan pun sangat terhad. Jadi untuk menampung keperluan, kewajipan anak-anak kita ini belajar agama sebagai tambahan waktu petang, kita wujudkan kelas kafa melalui usaha yang dibuat oleh guru besar dan juga jawatan usaha PIBG yang lama, yang terdahulu daripada saya lagi, atau usaha mereka ni lah wujudnya kelas kafa di sekolah kita. Jadi gunakanlah sepenuhnya. Kami tak boleh nak tu sangat sebab kafa ini dia bawah jawi. Jadi apa-apa kekurangan guru kami tak boleh nak masuk campur sangat. Guru itu di bawah jawi. Kita tak boleh. Kecuali lah kalau kita PIBG kita kuat ataupun melalui persatuan ibu bapa yang kafa yang ada tu kuat, kewangannya kuat, boleh ambil guru lain bayar allowance, kita boleh kelas, banyakkan kelas. Setakat ni kita ada 11 orang guru saja. Daripada tahun 1 hingga tahun 6. Saudara tuan-tuan, ada apa-apa tuan-tuan boleh hubungi Ustazah Safiah. Dan saya rasa itu saja daripada saya untuk tuan-tuan dan puan. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sampaikan maklumat-maklumat terkini berhubung dengan operasi sekolah pada 1 Mac nanti tuan-tuan. Kita tak tahu mod operasi macam mana, sama ada kekal penggiliran. Sekarang ini tahun 1, 2 dan 6 yang kehadiran penuh. Tahun 2, tahun 3, 4, 5 penggiliran. Setakat ini itulah kita pegang. Yang akan datang ni sebelum 1 Mac kita tak tahu lagi. Kita pun masih lagi menunggu maklumat dan arahan yang terkini. Kita harap semua boleh hadir ke sekolah seperti biasa. Anak-anak kita dapat suasana belajar yang sebenar. Tuan-tuan. Jadi kita pun, ibu bapa pun, kita rasa selesa lah. Anak-anak kita kan dapat pembelajaran yang mungkin sempurna 100%, mungkin tidak, tapi dapat wujud suasana pembelajaran yang sebenar di sekolah. Kita harap pandemik ini akan berakhir dan anak-anak kita dapat suasana pembelajaran yang sebenar di sekolah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya ke apa ke? Penjelasan? Ada ke? Assalamualaikum, cikgu. Ya, salam.
Maaf kalau saya terlepas. Boleh saya tahu tak cikgu apa ni jumlah murid dan guru di sekolah ni? Setakat ni pada 17 data 17 November kita ada 470 orang murid dan 31 orang guru. Boleh? Okey cikgu, terima kasih atas info. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi tuan-tuan? Tak ada, saya serahkan semula pada Cikgu Nur Rashidah untuk meneruskan sesi khusus untuk tahun satu punya. Boleh tuan Okey, terima kasih dan atas kerjasama tuan-tuan untuk hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Guru Besar Encik Muhammad Zamri bin Ahmad di atas ucapan dan penerangan yang ringkas dan padat oleh tentang beberapa maklumat berkaitan hal sekolah. Okey, sekarang saya akan sambung pembentangan tentang taklimat iaitu program transisi bagi murid tahun 1. Okey, boleh nampak slide Okey, seterusnya saya akan memberitahu apakah guru kelas bagi tahun 1. Okey, bagi kelas, terdapat 3 kelas tahun 1 iaitu 1 Lavender, 1 Violet dan 1 Iris. Okey, bagi kelas 1 Lavender, di sendiri yang akan sebuah kelas. Okey, boleh bagi Cikgu Syida. Okey, bagi 1 Violet, Cikgu Nur Syafina. Dan 1 Iris, ialah Cikgu Nur Asifah. Okey, kami semua telah buat grup WhatsApp. Jadi, kepada mana-mana guru apa yang belum dapat maklumat tentang grup, boleh maklum dengan guru kelas masing-masing. Okey, boleh berhubung secara terus pun boleh PM personal dengan guru kelas. Okey, seterusnya. Okey, info berkaitan program transisi. Okey, tahun 1 ni dia akan terlibat dengan program transisi. Okey, program transisi tahun 1 merupakan program yang bertujuan untuk membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Okey, sebagaimana yang kita tahu, murid ini jadi bila dia masuk di sekolah rendah, kita kena sesuaikan dulu murid tu dengan persekitaran di sekolah. Okey, jadi sebab itulah program transisi ini dilaksanakan. Okey, bertujuan untuk membolehkan murid-murid menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam jangka masa yang dekat. Okey, bila mula program transisi, okey, sebelum tu saya tunjuk buku modul program transisi. Okey, buku modul transisi ni akan diproses sepanjang minggu transisi. Okey, buku ni akan diletakkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa hanya perlu bayar dan pihak sekolah akan memberi kepada semua murid. Okey, ini bahagian hadapan, di bahagian belakang. Okey, di dalam buku transisi ni ada beberapa subjek ataupun mata pelajaran yang berkaitan dengan salah satu seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan Islam dan bahasa. Okay, jadi buku ni dia akan digunakan sepanjang minggu transisi. Okey, bila berlakunya program transisi? Okey, pada 21 Mac, okey, minggu orientasi dulu bermula pada Mac 2022 ataupun 21 Mac. Hari pertama murid datang ke sekolah akan berlakunya minggu orientasi. Okey, minggu orientasi ni seperti murid kenal tandas, murid kenal kelas ni kat mana, murid tahu kat mana, bila datang sekolah tu kat mana nak jalan, kat mana nak lalu, okey. Jadi cikgu, guru kelas ni akan ajarlah, akan tunjukkan jalan mana tempat-tempat tersebut lah supaya murid ni tahu kat mana, dah biasa nanti baru kita akan balik kepada minggu transisi. Okey, minggu orientasi ni untuk pengenalan sekolah lah, okay, nak bagi murid biasa tentang persekitaran sekolah. Okey, pada minggu transisi akan berlangsung pada Mac dan April 2022. Okey, dan pembelajaran formal, maksud pembelajaran formal ni, maksudnya kita guna buku teks. Okey, yang minggu transisi ni kita guna modul transisi yang tadi kita tunjuk tu. Okey, kita akan guna buku tu. Okey, bila pembelajaran formal berlaku, kita akan guna buku teks, iaitu
pada April 2022. Saya tak boleh bagi lagi tarikh yang betul ataupun tarikh yang confirm sebab saya masih lagi tunggu surat lah. Nanti kalau dah ada saya akan tulis maklum dalam grup WhatsApp tu kan. Okey. Tempoh bagi program transisi iaitu selama 3 hingga 6 minggu bermula pada 21 Mac. Okey, 21 Mac ni hari pertama tu terus mula dengan program transisi. Jadi murid-murid maksudnya bawa alat yang sesuai lah. Maksudnya alat tulis, pensel warna, buku tulis. Okey, hari 21 Mac ni saya akan bagi buku modul transisi. Okey, jadi hanya bawa alat yang sesuai saja datang ke sekolah. Okey, program transisi tahun 1 bertujuan menyesuaikan murid dengan keadaan dan sertifikat sekolah ke pendidikan formal tahun 1. Okey. Okey, senarai nama murid tahun 1 sesi 2022 dan 2023. Masa saya maklum tadi ada 3 kelas. Okey, untuk 1 November murid seramai 37 orang. Okey, murid seramai 37 orang. Ada 3 kelas. Setiap kelas ada 37 orang murid. Sama juga dengan 1 Violet, 37 orang murid. Dan juga 1 Iris, 37 orang murid. Okey, boleh Okey, info berkaitan hal ehwal murid. Okey, yang ni tentang pakaian, tentang rencana, tentang leher. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, boleh tengok gambar panduan pakaian rasmi murid SK Kampung Makmur. Okey, bagi murid lelaki, pakai kemeja warna putih dan seluar sekolah. Uniform sekolah warna putih dan seluar sekolah. Tali leher ni warna ungu boleh beli di kedai buku sekolah. Okey, tali leher boleh beli di kedai buku sekolah. Ada desain sekolah. Okey, bagi murid perempuan pula hidung, baju ni dan skirt sekolah biasa warna biru gelap lah, kain biru gelap. Okey, dan seterusnya pakaian sukan murid. Okey, pakaian sukan murid ni dia ada 2. Yang ni yang warna kelabu ni kita sebut dia sebagai baju putih. Yang berwarna ni kita sebut baju sukan. Okey, baju sukan ada 4 warna. Warna biru, kuning, merah dan hijau. Iaitu mewakili rumah sukan. Tapi sekarang tak ada hari sukan. Tak ada ni lah berkaitan dengan COVID kan. Cuma rumah sukan ni mewakili rumah-rumah sukan lah. Rumah sukan. Okey. Seluar ni seluar sukan. Ada nama sekolah. Okey, Kampung Makmur. Okey, pemakaian kasut hitam tidak wajib. Okey, nak atas sekolah tidak semuanya kasut hitam. Boleh kasut hitam dengan soft hitam. Ataupun kasut putih dengan pakaian putih. Okey, pakaian ni boleh faham Okey, seterusnya rencana dan tanda nama. Rencana sekolah dengan tanda nama. Okey, sebelum saya lupa, tanda nama ni pihak sekolah yang akan tempah. Okey, rencana ni pihak sekolah tanda nama pihak sekolah yang akan tempah. Okey, dah siap dah. Hari pertama nanti, hari pertama sekolah, 21 Mac, saya akan bagi kepada murid. Kalau ada apa-apa yang macam ibu bapa nak tukar nama ke, nanti boleh terus maklum. Okey, dan bagi rencana pula, boleh beli di kedai buku sekolah. Okey, rencana boleh beli di kedai buku sekolah. Yang ni itu ibu bapa. Okey, bagi murid lelaki, mesti jahit rencana dan tanda nama di baju kemeja tu. Okey, ini kedudukan dia. Pertama sekali, atas sekali rencana, lepas tu ada tanda nama. Dan ni ialah form. Okey, kosongkan. Okey, nama, rencana dan nama. Okey, letak gambar Okey, ni bagi murid perempuan. Okey, rencana kalau tidak bertudung, rencana tak ada nama pada bahagian sebelah kiri Okey, sebelah kiri. Yang lelaki tu sama, sebelah kiri juga. Okey, sebelah kiri, semua kiri. Perempuan baju kiri, rencana, nama kat bawah. Bagi bertudung, tudung sebelah kiri, rencana dan tanda nama. Okey. Okey, ini ialah senarai bayaran kepada murid tahun 1. Okey, bagi murid lelaki, okey, ini ialah yang pertama tanda nama yang kita bagi sekolah dan tempat. 5 tanda nama, RM100. File pribadi, satu RM100. File pribadi ni mengandungi beberapa dokumen penting murid lah. Kena ada file pribadi. Nanti kalau dia boleh nak pindah ke, file pribadi ni kena bawa ke sekolah.
Okey, buku transisi yang saya tunjuk tadi, modul transisi tu. Okey, modul transisi tu harga dia sebenarnya RM6.50. Tapi saya gunakan RM10. Jika kalau ada pihak sekolah nak kosong sikit pakai lembaran. Okey, jadi kami akan guna duit lebihan tu. Okey, maklum kan? Okey, yang keempat, baju sukan yang lelaki dengan pendek, baju cincin dengan pendek ada dua, harga dia RM24. Seluar sukan yang ada cok sekolah tu, yang ada nama sekolah, RM12. Yang satu lagi sumbangan kelas. Okey, sumbangan kelas masing-masing RM10 yang berharga RM114. Okey, itu bagi murid lelaki. Okey, bagi murid perempuan. Okey, yang beza hanyalah harga baju. Okey, baju sukan dan baju kerja sebab dia dengan panjang. Jadi harga dia RM29. Okey, jumlah sampai. Faham ya? Okey, ini adalah senarai bayaran kepada murid. Okey, maksudnya yang ni boleh beli dekat kedai buku. Apa buku tulis yang terlibatlah untuk tahun 1, apa buku tulis yang perlu dibeli. Okey, selain boleh beli buku tulis, boleh beli dari sana dan juga tali lilin di kedai buku. Okey, yang ni ibu bapa kena beli sendiri Okay, yang tadi je kena bayar saja. Okey, yang ni nanti saya akan masukkan juga senarai bayaran ni juga saya akan masukkan dalam group kelas. Okey, maklumat sebelum persekolahan. Okey, hari pertama sekolah untuk tahun 1, 2022 dan 2023 ialah pada 21 Mac, hari Isnin. Okey, hari Isnin terus pakai baju lengkap lah, uniform sekolah. Okey, tarikh bayaran sekolah murid ni yang 114 tadi tu nanti saya akan maklumkan semula. Apa memang minggu kelas tahun 1 akan maklum minggu kelas. Sebab yang ni tarikh bayaran ni nak bagi sekali dengan buku teks. Buku teks tahun 1 nanti ibu bapa akan dapat, lepas tu terus bayar sekali dengan bayaran sekolah murid. Jadi tak payah datang banyak kali, datang sekali untuk ambil buku teks dan untuk bayar keseluruhan murid. Okey, tapi untuk dapat buku teks ni dilaksanakan selepas tamat minggu orientasi dan transisi. Sebab masa program transisi tu tak ada guna buku teks, jadi saya tak bagi lagi lah. Lepas habis transisi, baru saya akan bagi buku teks. Nanti saya akan maklumkan tarikh yang sebenar. Okey, jalan buku tulis akan diadakan di kedai buku bermula 2 Mac. Okey, rujuk senarai. 2 Mac ni bermula pada pagi lah dalam 8.30 pagi. Okey. Okey, nanti senarai bayaran saya akan masukkan dalam. Barang perubahan dan maklumat terkini akan dimaklumkan oleh Google tahun 1 di dalam WhatsApp. Okey. Okey, sebarang persoalan, pertanyaan, misalnya saya buka untuk sesi soalan jawab sekarang. Ada apa-apa soalan? Boleh saya tunjuk slide dulu kalau parent atau ibu bapa nak tanya soalan? Ada? Okey, tak ada soalan? Okey, sila Cik Rafi. Ada soalan ke? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, yang hari pertama sekolah tu ibu bapa boleh sekali ke? Ke macam mana? Okey. Untuk hari pertama tu, sebab sekarang keadaan COVID kan, jadi memang ibu bapa hanya hantar je anak kat bawah, nanti 2 kelas yang akan cabut itu lagi sekolah dan akan bawa ke kelas. Dan sekarang ni boleh lah. So maksudnya saya hantar dan cikgu akan urus lah macam masa rehat dia sekali semualah. Betul. Sekarang ni kelas kalau masa rehat dalam kelas je. Nanti saya akan urus semua. Okay. Faham. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu nak tanya, apa tu masa yang pembayaran tu nanti akan dibagi dekat WhatsApp. Terima kasih. Yang ni tak? Yang ni puan? Ya. Yang ni nanti saya akan, maksudnya puan nak gambar senarai ni ke? Sebab kita tahu senang nak. Okey, boleh. Nanti saya bagi senarai untuk kelas ni semua tarikh untuk bayar dan dapat teks tu nanti saya akan maklumkan semula lah. Sebab tak confirm lagi berapa tarikh sebenarnya. Kita tak salah. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum cikgu.
Salam. Saya nak tanya, kat mana saya nak tengok pembelajaran waktu sekolah? Maksudnya daripada masuk sekolah, waktu rehat dan waktu balik. Okey, untuk jadual tu, okey, di waktu balik, saya nanti saya tunjuk slide sekejap Yang waktu balik, ada tertinggal slide. Ya? Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak minta senarai jadual buku yang perlu dibeli. Perlu dibeli. Ya, nanti saya masuk dalam tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, boleh nampak tak slide? Okey, boleh nampak tak slide? Boleh Okey, ni slide. Okey, untuk datang ke sekolah. Okey, waktu pengoperasi sekolah. Okey, waktu habis sebelum 7.30 pagi. Okey, sebab kita akan mula kelas pada 7.40. Jadi kalau boleh angka nak 27.30 lah. Okey, kita akan mula kelas 7.40 pagi. Okey, waktu pulang hari Isnin dan Selasa pukul 1 tengah hari, Rabu dan Khamis 12.30 tengah hari dan Jumaat 12 tengah hari. Okey, kalau ada contoh ada nak bawa keluar ada emergency, boleh ke pejabat sekolah, mengisi borang dulu dan dapatkan kebenaran daripada pentadbir, baru boleh bawa anak keluar. Okey, boleh? Okay, boleh puan? Okey, jelas. Terima kasih. Itulah saya lupa nak slide ni tadi. Jadi kita salah yang berkaitan. Sekarang ni sebab lepas ni kita akan mula dengan program transkripsi. Program transkripsi ni memang murid tak ada jadual. Maksudnya memang murid bakal bawa buku transkripsi sahaja. Tak payah ikut jadual lagi. Bila dah habis minggu transkripsi, sekolah dah bagi buku teks, baru sekolah akan bagi jadual. Lepas tu baru kita akan ikut jadual lah. Okey. Sekarang ni tak ada ikut jadual lagi. Ada satu je buku lagi, buku transkripsi. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Okey, soalan saya Cikgu, kalau anak kita masuk kafar, adakah dia kena tukar baju atau pakai baju daripada pagi tadi? Okey, setakat ni kalau murid yang sebelum ni kafar, pakai baju yang sama daripada pagi. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Kalau macam anak kita masuk kafar, dia kena balik rumah dulu ke baru datang ataupun dia straight je terus sampai petang? Okey, untuk kafar saya rasa boleh tanya ustazah kafar, ustazah Nasafiyah tadi, sebab ada murid, sebab untuk mula kelas kafar tu dalam pukul, maksudnya bila sekolah contoh hari Isnin kan, hari Isnin jam 1, kelas kafar ni aku tak pasti mula pukul berapa, dalam 1:30 atau pukul 2 macam tu. Kalau ada masa gap. Okey, dah baca dah. Okey puan, berkaitan kalau kafar ni, setakat ini kafar patut mula pukul 2:30. Tapi bila berlaku pandemik ni, kita tak nak berlaku waktu senggang tu lama. Jadi selepas waktu kafar, kita beri murid rehat setengah jam, diorang terus masuk kelas kafar. Contoh, balik 12:30, pukul 1 diorang terus masuk kelas kafar. Dan yang kedua, sama ada anak tu balik atau tidak, itu bergantung pada tuan-tuan puan. Sebab ada sebahagian pada anak-anak kita ni dia ada transit. Jadi mereka pergi ke transit mereka dan datang dulu ke sekolah. Dan ada yang terus duduk di sekolah sampai habis kafar. Ada yang parent akan buat pesanan makanan lah. Sama juga macam sekolah kebangsaan. Kelas kafar akan sediakan borang untuk tempahan makanan untuk mereka makan. Yang tu je. Setakat ni yang tu. Okey, baik. Terima kasih. Okey Cikgu, saya ada satu soalan. Ini berkenaan dengan vaksin. Ada isu ke kalau mungkin ada setengah parents dia dah vaksin anak dan mungkin setengah parent belum. Ada isu ke kalau anak tu dah vaksin, belum vaksin untuk datang ke sekolah? Setakat ni kita tak ada menerima sebarang arahan lah tuan-tuan. Mana mereka itu pilihan kan. Kita beri pilihan sama ada nak benarkan anak vaksin atau tidak. Jadi semua boleh hadir ke sekolah. Kita tak ada arahan lagi yang tu.
Cuma kalau anak perempuan yang telah terima vaksin, nanti kita akan dapatkan maklumat untuk kita kemaskini dalam IPDM kita. Itu je. Ada lagi? Alan? Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Nak tanya boleh? Okay. Nak tanya sebab dalam satu kelas kan ada 37 orang kan. Macam budak tahun 1 kan macam tiada penggiliran. Dia apa macam dalam kelas tu ada penjarakan juga ke macam mana? Ada penjarakan meja. Ada Oh. penjarakan meja. Jadi guru besar dah tunjuk dah gambar. Yang itulah tadi tu ya. Memang kena duduk. Okey. Terima kasih. Sekejap yang ni. Dalam ni. Nampak tak? Dia nampak tak? Tak lah, nampak. Tu meja semua dah ada satu-satu. Dah tak ada rapat-rapat. Sama dah. Ini tu sama tu. Terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum cikgu sekali lagi. Ya. Tadi kata guru kelas akan tempah makanan kan untuk murid. Ya, betul. Boleh tak murid bawa bekal dari rumah, bawa bekal sendiri? Boleh je. Yang maksudnya yang cikgu ambil pesanan tu bagi parents yang nak order sahaja. Apa parents yang nak bagi bekal nak boleh juga. Oh, okey, terima kasih. Okay, sama. Assalamualaikum cikgu, nak tanya. Ya. Berkaitan pertukaran sekolah untuk first day 21 hari bulan nanti kena masuk macam biasa kan? Sebab apa? Yang Sorry? Tentang pertukaran kan? Okey, saya jawab dulu. Pertukaran ni maknanya tuan-tuan perlu mendaftar dulu di sekolah sekamu makmur. Untuk hari pertama tu mendaftar dulu, kemudian baru buat proses terusnya mengisi borang pertukaran lah. So macam first day tu macam biasalah daftar, cuma laku tak diri perlu bayar yuran, dulu. tak perlu beli. Yuran tu hold dululah kalau tuan nak berpindah dulu. Maknanya daftar dulu, laku diri dulu, kemudian ambil borang untuk isi untuk proses pertukaran lah. Untuk ambil borang tu semua buat dekat pejabat ke ataupun dekat? Di sekolah. Kat sekolah nanti? Ya. Dekat pejabat sekolah? Ya. Oh, pejabat sekolah. Ya. So maksudnya anak saya still kena masuk kelas macam biasa dulu lah kan untuk hari pertama kan? Ya, dia kena lapor diri dulu. Okey, baik. Kemudian untuk proses pertukaran sekolah tu biasanya ambil masa berapa lama ya? Keputusan ni biasanya 2 minggu dan kita tak keluarkan apa-apa keputusan lah. Biasanya pihak PPD akan uruskan pertukaran tersebut dan akan hubungi tuan lah. Okey, lama juga lah. So maksudnya dalam masa selagi belum selesai pertukaran tu still kena buat pelajaran macam biasa lah kan, datang sekolah kan? Sepatutnya begitulah. Okey, baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya, anak saya akan balik daripada sekolah terus pergi transit dekat Little Calif berhadapan dengan sekolah rendah sekamu makmur. Boleh ke minta tolong Pak Gad yang depan pagar tu tengokkan dia melintas jalan atau macam mana? Okey, tak jelas tuan. Pertanyaan saya, anak saya akan balik dari sekolah terus ke Little Calif yang berhadapan dengan okey. Jadi boleh ke minta tolong Pak Gad berhadapan dengan pagar utama untuk melihatkan anak-anak ni melintas jalan? Boleh puan, tak ada masalah. Yang tu cuma biasanya kami kumpul dulu. Kalau ada, contoh kalau ada 3-4 orang lagi, kami kumpul dulu, baru kami akan bantu untuk hantar. Biasa kita akan buat macam tu. Baik. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya nak tanya Mak Zamri, kalau murid tahun 1 nanti balik ikut pintu utama atau pintu A Ya, betul. Ikut yang biasalah. Cuma yang macam puan tadi, kita akan tahan dululah.
Sekejap saya nak maklum nanti bila anak-anak puan dah balik, contoh balik pukul 1 hari Jumaat, nanti akan terus ke pintu A pintu yang datang. Maksudnya pintu yang datang sekolah tu. Yang kecil tu. Nanti balik pun akan turun pintu tu juga. Jadi ibu apa boleh tunggu kat bawah kat desa lah. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum Cikgu. Saya nak tanya, yang kafar tu diwajibkan ke sebab saya dah daftar anak saya sekolah agama ada beza ke? Kafar ni pilihan. Dia tak ada paksaan. Macam saya sebut tadi, sebab ada yang ibu bapa dah hantar anak ke SRA. Kafar ni alternatif kepada ibu bapa yang tak dapat tempat anak mereka di SRA. Jadi kafar tu kita sediakan. Jadi terpulang pada ibu bapa sama ada nak hantar anak untuk kafar atau tidak, itu terpulang pada ibu bapa. Pilihan. Kita tak ada paksaan yang tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tentang pergi dan balik anak akan pergi masuk pintu A, balik pintu A, betul? Dia setakat ini kalau berdasarkan pada situasi semasa, semua masuk satu arah saja, iaitu yang melalui laluan jalan kaki tu. Semua masuk ikut satu arah saja. Balik saja kita asingkan sebab itu merupakan SOP. Dia tak boleh bertumpu pada satu pintu saja. Setakat ni kalau tahun 1 yang laluan masuk masa datang tu. Kita akan pecahkan pada 2 laluan. Yang kedua, ada yang ibu bapa yang minta sebab mereka tinggal di kondo di belakang sekolah tu kan. Iaitu kita akan kumpul dulu. Kita kumpul dah cukup bilangan yang kita dapat maklumat, baru kita minta pengawasan untuk hantar anak ni ke belakang untuk buka pintu. Itu saja. Kita tak akan buka banyak pintu. Kita ada pun 3 pintu tu ya. Tak ada lagi dah. Jadi kalau ada apa-apa yang tentu ada masalah tentang tu, kena maklumkan pada kami supaya kami boleh susun. Supaya anak-anak kita tak akan lepaskan macam tu saja tuan-tuan atas satu keselamatan. Yang menjadi masalah nanti apabila tahun 1 anak-anak ni dia tak kenal orang yang mengambil dia. Contohnya menggunakan bas sekolah kan. Itu masalah tu. Tuan-tuan kena pastikan bas sekolah tu, pemandunya tu buatlah apa-apa teks sekalipun, nama ke apa ke kena bagi tahu pada kami. Ini masalah selalu, yang tertinggal, tak jumpa cari, pemandu pun tak kenal anak tu perempuan. Jadi masalah pada kami di sekolah. Kita tak nak lepaskan anak tu. Jadi yang ni tuan-tuan kena bincang dengan pemandu bas sekolah tu macam mana nak kenal pasti anak perempuan tu. Dia naik bas sekolah yang tuan-tuan sewa tu. Dia kena ambil perhatian jugalah. Sama macam kes yang Little Kalib tadi dan juga nanti ada yang orange. Ini pun sama juga. Kena pasti bagi tahu pada kami anak ini akan transit di Taska Orange dan juga Little Kalib. Supaya kami asingkan mereka dan ada yang akan hantar mereka balik nanti. Kita tak lepaskan anak tuan-tuan macam tu saja. Baiklah, ada lagi? Pak Halal? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Salam. Hello, Assalamualaikum. Salam tuan. Saya nak tanya, macam mana dengan kalau misalnya anak kurang sihat ataupun terpaksa ambil cuti, kena macam biasa ke hantar MC ke ataupun macam mana kalau misalnya kalau anak tak dapat hadir ke sekolah? Kalau anda tak hadir ke sekolah, dalam grup WhatsApp masing-masing, cik ataupun puan boleh maklumkan dalam grup kelas tu beserta dengan alasan. Kalau ada MC, kalau murid tu dah sihat, boleh bawa MC tu bagi kat grup kelas. Nanti maklum dia dalam grup kelas. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu, macam yang tadi guru besar bagi tahu yang pasal akan ada pengawal keselamatan yang akan pantau pelajar yang yang akan balik kan melalui sama ada kereta Kelly ke Orange ke, macam kalau contohnya hari pertama, hari kedua persekolahan, kalau saya sebagai ibu bapa
bila balik sekolah tu saya nak perhatikan anak saya dulu, boleh ke? Boleh Puan, boleh. Cuma ibu bapa tidak dibenarkan masuk lah. Dia berada di luar kawasan sekolah lah. Oh, luar saja boleh lah. Kawasan sekolah. Setakat ini ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Kecuali atas urusan macam pertukaran, itu lain. Kalau tidak dapat kebenaran pada pentadbir, memang tak boleh masuk. Ada lagi tak soalan? Dia ada nak cakap lagi tak? Tak nak. Jom. Dia ada nak minta maaf apa lagi? Sini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu, saya tadi terlepas yang pasal program orientasi. Kan beza orientasi dengan transisi tu. Jadi apa, yang orientasi tu akan dibuat secara visual ke ataupun secara online ke macam mana cikgu? Oh, orientasi. Orientasi nanti berlaku dekat sekolah. Orientasi, transisi semua berlaku dekat sekolah. Maksudnya cikgu guru kelas yang guru tahun satu yang akan uruskan lah di dalam kelas. Okey, kalau macam satu minggu orientasi, murid datang ke sekolah, apa yang dibuat dekat dalam kelas, itu guru-guru yang akan pantau lah. Maksudnya lagi tak dapat makluman daripada KPM, ada PDPR ke. Sebab ni pun akan berubah juga. Contoh kalau KPM dia kena semua sekolah kena PDPR kan, contoh. Yang tu baru online. Kalau lagi tak dapat arahan, maksudnya tetap berlaku di sekolah lah. Okey, murid kena datang sekolah dan orientasi dan transisi berlaku di sekolah. Okay? Kalau ada arahan daripada KPM baru saya dapat maklum secara online. Kalau PDPR memang secara online lah kan. Okay? Kalau macam tu kiranya orientasi tu berapa hari bulan? Saya pun tak perasan berapa hari bulan tadi. Sebab belum tak ada tarikh yang ditetapkan lagi lah. Tapi dia berlaku selama 3 minggu. Okey, selama 3 minggu murid akan melalui minggu orientasi dan transisi. Sepanjang 3 minggu ni dia tak perlu bawa buku test, dia hanya pihak sekolah hanya bagi modul transisi. Dia hanya bawa modul transisi, bekas pensel warna, ada alat-alat yang bersesuaian lah. Okey, mask nanti pun kena bawa yang lebih, tisu ke, nanti semua tu kami akan maklum dalam kelas juga. Mask tak boleh bawa lebih lah, lebih untuk guna contoh alat khusus ke, tu sampingan lah. Kena bawa alat tulis dan test mana dan buku modul transisi. Buku modul transisi tu sekolah bagi dan puan kena bayar lah. Buku, harga buku tu saya dah tunjuk dah tadi senarai bayaran. Puan nampak tak yang senarai bayaran tu? Faham. Cuma kalau kiranya tempoh dalam hari orientasi tu kiranya contohnya daripada pagi kan sampai pukul berapa, sebab saya kan macam cikgu pun faham kita ibu bekerja kan, maksudnya kita nak tahu habis orientasi kalau kata ada visual orientasi lah. Maksudnya kalau ada fizikal orientasi yang saya perlu hantar anak saya ke sekolah Segamu Makmur untuk dia hadiri orientasi secara fizikal, secara secara terus lah, secara offline kan, maksudnya kiranya macam mana? Dia ikut masa sekolah. Okey, contoh tengok yang saya tunjuk dulu. Sekolah mula 7:30, maksudnya murid datang sebelum 7:30. Okey, sebab kelas waktu persekolahan bermula pada 7:40. Tapi murid kena datang awal, sebelum 7:30. Dah habis mengikut hari yang saya tulis ni. Itu dah rasa pukul berapa. Orientasi berlaku sepanjang daripada pagi sampai sampai waktu yang ditetapkan. Kalau hari Senin Selasa sampai pukul 1 lah. Kalau Rabu dan Khamis sampai pukul 12 hari, Jumaat sampai pukul 12. Orientasi berlaku sepanjang daripada pagi sampai masa yang ditetapkan mengikut hari. Boleh Puan? Di sekolah. Boleh, okey. Okey, terima kasih cikgu. Minta maaf banyak tanya pula. Assalamualaikum.
Ada lagi tak soalan? Okay, saya harap ibu bapa dan murid kalau tak ada soalan boleh mesej ataupun PM personal dengan guru kelas masing-masing untuk tanya yang lebih lanjut lah. Tapi yang kami siap takbir dan guru kelas ni teraskan ini secara detail lah. Apapun nanti kami akan apapun maklumat yang lagi jelas oleh dalam guru kelas. Okey, guru kelas akan update dalam guru kelas masing-masing. Okey? Ada lagi tak soalan? Waktu balik ikut hari, saya rasa Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey? Orientasi dan transisi berlaku sepanjang waktu persekolahan. Okey, tak ada lagi soalan lain ya? Terima kasih cikgu. Sama, okey. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Puan yang dapat menyertai khidmat persediaan persekolahan murid tahun 1 pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Muhammad Zamri, Guru Besar Bisnis Umur, Puan Nabisa, Cik Nazmi dan Puan Nur Azraida dan serta guru kelas tahun 1. Okey, kalau ada apa-apa masalah, kita boleh tutup khidmat ni. Kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Okey? Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua ibu bapa. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. 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 Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu Sida. Sama, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Aku dah jadi cikgu dah. Cikgu Salimah. Cikgu Salimah nak tanya apa? Terima kasih cikgu. Sama-sama, terima kasih. Nanti apa-apa saya jumpa jumpa cikgu lah ya. Cikgu Salimah. Baik, Cikgu Salimah. Cikgu Salimah ajar pendidikan Islam tahun 1. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih Puan Nazraida. Terima kasih Puan Nabisa.